Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan sebagaimana biasanya sudah bersedia untuk mengikuti sambungan perbincangan kitab kita iaitu Wiqayatul Insan. Baik jemaah, pada malam ini kita akan masuk pada satu lagi topik berkenaan dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang keberadaan jin dan syaitan. Jadi pada sesi yang lepas kita dah kongsikan dalil-dalil daripada Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang kewujudan jin dan syaitan. Jadi pada malam ini kita akan meninjau dalil yang terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana perbincangan kita pada malam ini akan dimulakan dari muka surat 551. Dalil-dalil as-sunnah. Topik dalam kitab dalil-dalil as-sunnah. Atau saya letakkan di sini topiknya berbunyi hadis-hadis yang menunjukkan keberadaan jin dan syaitan. Baik, kita pergi kepada dalil kita yang pertama pada malam ini. Ada banyak dalil yang telah disenaraikan, namun pada malam ini kita pergi pada 3 saja dalil yang terdapat dalam kitab kita. InsyaAllah mungkin kita akan sambung pada minggu hadapan tentang perbincangan ini. Namun pada malam ini kita lihat yang pertama di sini. Ada sebuah kisah yang diceritakan ataupun yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya berkenaan dengan pertemuan Nabi SAW dengan golongan jin. Dengan golongan jin. Jadi dalam dalil ini ataupun dalam hadis ini, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, maknanya dia ceritakan tentang situasi yang berlaku pada satu malam. Jadi dia kata apa? Ada yang mereka panggil malam ini sebagai Lailatul Jin, malam jin. Dia panggil begitu. Dan dia kata begini, bahawa ada pada satu malam ini mereka bersama dengan Nabi SAW, di kalangan para sahabat ini, mereka duduk bersama dengan Nabi SAW, melakukan perjalanan. Namun kemudian mereka kata, kami kehilangan Nabi. Maknanya Nabi tiba-tiba hilang. Mereka ni cari, saya ni pendekkan ceritanya begini ni jemaah. Mereka ni cari Nabi SAW. Dia kata, kami mencari Nabi di lembah-lembah dan lorong-lorong. Kemudian kami tak jumpa. Nabi hilang pada malam itu. Seterusnya, apa yang mereka rasa? Ibn Mas'ud diceritakan tentang perasaan mereka ni di kalangan sahabat. Kami rasa begitu teruklah perasaannya, takut sangat mungkin Nabi dibunuh ataupun mungkin Nabi dah dibawa ke mana-mana oleh pihak musuh. Sebab kita fahami juga pada situasi Nabi SAW menyebarkan dakwah ini, Nabi SAW memiliki ramai musuh. Mungkin pada masa itu Nabi SAW sudah ditangkap ataupun dibunuh oleh pihak musuh. Itu yang menyebabkan di kalangan para sahabat begitu sedih, begitu takut, bimbang apa sebenarnya yang telah berlaku kepada Nabi SAW. Jadi Abdullah ibn Mas'ud ini ceritakan kepada kita lah, dia kata asbahna falamma asbahna idza huwa ja'in min qibala hira'in. Jadi dia kata pada keesokan harinya baginda datang dari arah Hira. Maknanya mereka nampak Nabi datang daripada arah Hira ini. Lalu kami kata, kita nampak Nabi ni kan, dia kata kita pun tanya kepada Nabi SAW. Mereka kata, ya Rasulullah, faqadnaka fatalabnaka falam najidka fabitsna bi syarri lailatin bata biha qaumun.
Jadi mereka pun kata kepada Nabi, wahai Rasulullah, semalam kami kehilangan dirimu, lalu kami mencarimu di lembah-lembah dan di lorong-lorong, namun kami tidak mendapatkan dirimu. Sehingga semalam kami lalui malam yang paling buruk bersama penduduk setempat. Maknanya kami rasa ini adalah malam yang paling teruk, malam yang paling buruk kerana kami kehilangan anda. Ini yang diluahkan di kalangan sahabat kepada Nabi SAW. Apa yang dijawab oleh Nabi SAW ketika mendengar ucapan di kalangan para sahabat ini? Nabi pun kata kepada mereka bahawa atani da'il jinni fadhahabtu ma'ahu faqara'tu alaihimul Qur'an. Nabi ceritakan kepada mereka bahawa telah datang kepada saya, kepada aku, utusan dari jin ataupun da'i. Dipanggil da'i ni boleh kita faham sebagai pendakwa lah. Pendakwa di kalangan jin. Yang mana dia ni menyebarkan agama Islam di kalangan jin. Da'i ni datang kepada Nabi dan dia bawa Nabi bertemu dengan kaumnya di kalangan jin. Lalu Nabi kata apa? Aku ikut dia. Okey, dia datang pada aku, lalu aku ikut dia untuk membacakan Al-Quran kepada kaumnya, iaitu di kalangan jin itu tadi. Nabi SAW pun kata di sini tentang kisah itu. Bukan Nabi, Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud pun dia terus cerita tentang apa yang berlaku kepada Nabi SAW. Nabi bawa mereka di tempat yang menunjukkan bahawa Nabi berada di situ bersama dengan golongan jin. Jadi Ibn Mas'ud berkata, kemudian Rasulullah SAW membawa kami pergi untuk memperlihatkan bekas-bekas mereka. Maknanya kesan-kesan lah yang telah ada di tempat kejadian itu. Serta bekas-bekas api mereka. Jadi ada unggun api kan, bekas-bekasnya lah yang masih wujud. Dan semakna mereka bertanya kepada Rasulullah tentang perbekalan. Jadi dalam pertemuan yang mana Nabi SAW dibawa oleh da'i ni kan, pendakwah jin di kalangan jin ini untuk bertemu dengan kaumnya, dan pada masa itu Nabi SAW membacakan Al-Quran kepada mereka. Dalam pertemuan ini Nabi kata mereka ini di kalangan jin ada bertanya kepada Nabi tentang makanan mereka. Apakah makanan yang boleh mereka ambil sebagai jin muslim ni lah kan. Jadi Nabi SAW pun beritahu kepada di kalangan jin ini apa yang boleh mereka makan. Iaitu Nabi jawab kepada mereka, lakum kullu azmin dhukira smullahi alaihi yaqa'u fi aydikum aw farama yakunu lahma wa kullu ba'ratin alafun lidawwabikum. Okey, wa kullu ba'ratin alafun lidawwabikum. Maksudnya untuk golongan jin ini, makanan kamu ialah setiap tulang yang disebutkan nama Allah atasnya, yakni ketika binatang itu disembelih ada tulangnya kan. Okey, ini semua adalah untuk mereka, untuk jin yang mana di tangan kalian lebih banyak, iaitu lebih lazat daripada yang ada daging. Kita kata, tulang, takkan jin tu makan tulang, tapi untuk jin ini adalah makanan yang lebih lazat. Nabi kata lebih lazat daripada tulang yang berdaging yang kita makan lah. Kita tak makan tulang kan, ada orang yang gigit-gigit tulang lah ya, tapi kita ni di kalangan manusia, kita lebih suka makanan ataupun kita kata daging lah yang banyak kan, yang juicy gitulah kan. Bagi kita itulah yang sedap kan. Tapi Nabi kata untuk golongan jin ini, tulang yang disembelih dengan nama Allah, yang disebut nama Allah itu adalah tulang yang sedap untuk mereka makan daripada tulang yang ada dagingnya yang banyak. Dan Nabi juga ada sebutkan makanan untuk haiwan tunggangan mereka, yang mana Nabi kata di sini setiap kotoran adalah makanan untuk haiwan tunggangan kalian.
Okey, kalau dalam kitab kita di sini ya jemaah boleh rujuk pada muka surat 551 lalu disambung di muka surat 552 terjemahannya, yang mana setiap kotoran adalah makanan bagi binatang kalian, itu binatang tunggangan kalian. Dan di sini dalam hadis yang sama ya jemaah, Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat, mengingatkan juga kepada kita ini umat Nabi SAW. Nabi ingatkan bila tulang belulang kotoran itu, Nabi SAW sudah peruntukkan, maksudnya Nabi jawab tadi kan, Nabi peruntukkan untuk golongan jin dan juga binatang tunggangan mereka ini. Nabi kata kepada para sahabat, Nabi ingatkan kita ini di kalangan umat Nabi SAW, "Fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum." Kerana itu, janganlah kalian beristinja dengan keduanya, iaitu tulang dan kotoran binatang tadi yang Nabi dah sebutkan kepada golongan jin tadi kan, kerana keduanya adalah makanan bagi saudara-saudara kalian. Nabi sebutkan saudara-saudara kita lah sebab mereka ni jin. Jin di kalangan Muslim yang kita perlu jaga jugalah hak mereka, jangan diganggu dan sebagainya. Okey, baik, ini dalil kita yang pertama, hadis riwayat Muslim yang mana menunjukkan kepada kita tentang keberadaan jin. Kita masuk kepada dalil yang kedua, sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita di sini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anh, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadaku. Dalam hadis ini ceritanya ialah tentang Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anh, yang mana Nabi sampaikan hadis ini kepada beliau. Nabi beritahu kepada Abu Sa'id Al-Khudri apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada beliau. Kita lihat di skrin kita di sini. Inni araka tuhibbul ghanama wal badiyata fa idza kunta fi ghanamika wa badiyatika fa adzanta bis salati farfa' sautaka bin nida'i. Jadi apa kata Nabi? Nabi kata, aku melihat kamu orang yang menyukai kambing dan lembah. Maknanya dia ni mengembala kambing di tempat lembah-lembah, tempat lorong-lorong lah di situ. Lorong-lorong ni maksudnya di tempat ceruk-ceruk lah, bawa kambing jalan ke tempat-tempat ini. Jadi Nabi kata, maka jika kamu sedang bersama dengan kambing-kambing kamu itu tadi dan berada di kawasan lembah-lembah tersebut kan, lalu kamu nak mengumandangkan azan. Nabi kata, kamu ni nak melaungkan azan. Nabi kata kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anh, jadi ketika kamu sedang jaga kambing kamu, mengembala kambing kamu di tempat lembah-lembah itu tadi kan, kamu ni nak mengumandangkan azan, iaitu untuk dia melaksanakan solat. Nabi pesan kepada dia, farfa' sautaka bin nida. Apa maksudnya? Nabi kata kepada dia, hendaklah kamu kuatkan suara kamu ketika mengumandangkan azan tersebut. Kenapa Nabi SAW perintahkan kepada Abu Sa'id Al-Khudri untuk kuatkan suara dia tu tadi ketika dia nak mengumandangkan azan? Yang mana dia berada di lembah tu kan, kat lembah-lembah ni. Sedangkan kita tahu tak ada orang pun dekat situ. Kenapa perlu untuk mengumandangkan azan dengan kuat? Jadi di sini Nabi pun beritahu kepada Abu Sa'id Al-Khudri sebabnya. Nabi kata, فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Nabi kata kepada Abu Sa'id Al-Khudri, kerana tidak ada seorang pun yang mendengar suara muazzin. Baik, tak kira sama ada dia tu di kalangan jin, di kalangan manusia, ataupun lah yang selainnya lah. Kan Nabi kata, melainkan apa? Mereka ini semua akan menjadi saksi di hari kiamat untuk muazzin tersebut. Menjadi saksi di atas laungan azan itu. Jadi kan, tadi kita lihat dalam teks hadis ini, Nabi SAW ada sebutkan tentang jin. Kita ni, kebiasaannya kita tak nampak jin, betul tak? Sebab tu Nabi SAW suruh kuatkan suara. Bila kita kuatkan suara,
Di situ mungkin ada di kalangan ataupun golongan jin yang kita tak nampak berada di lembah itu bersama dengan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Jadi bila dia laungkan azan, ada golongan jin ini yang dengar dan nampak, maka mereka di hari kiamat boleh menjadi saksi di atas kebaikan ataupun kelebihanlah keutamaan Abu Sa'id Al-Khudri atau sesiapa saja yang melaungkan azan. Mereka akan beritahu kepada Allah, ini adalah orang yang melaungkan azan kerana engkau, wahai Allah. Maknanya menjadi saksi di atas kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Okey, baik. Itu adalah dalil kita yang kedua. Kita pergi kepada dalil kita yang terakhir pada malam ini. Apakah dalil kita yang terakhir? Iaitu hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang keberadaan jin. Tadi pertama kita bincangkan tentang hadis yang mana ada pendakwah yang di kalangan jin jumpa dengan Nabi, bawa Nabi untuk bertemu dengan kalangan jin ini kan untuk bacakan Al-Quran kepada mereka. Okay, itu satu. Kemudian kedua tadi, Nabi SAW juga ingatkan kepada kita, jin ini dia boleh menjadi saksi kepada kita di hari kiamat di atas kebaikan. Antaranya di sini ialah melaungkan, mengumandangkan azan. Yang ketiga bagaimana? Yang ketiga, Nabi SAW ada ceritakan kepada kita tentang satu kisah, satu keadaan. Yang hadisnya panjang juga ya jemaah. Jika kita lihat di sini tentang apa yang berlaku pada satu keadaan ini. Saya nak bacalah ya hadisnya. Tapi di dalam slide saya ni kita kemukakan penghujung hadisnya sahaja. Sebab kalau saya nak sertakan daripada awal hingga akhir tentang hadis ini, dia agak panjang. So lebih cantik lah jika saya cuma ceritakan sahaja. Yang mana Ibn Abbas, hadis ini diceritakan oleh Ibn Abbas, diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kata bahawa Nabi SAW ni tidak pernah membacakan ayat Al-Quran kepada jin dan tidak pula melihat mereka. Ini sebelum kejadian yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi, golongan jin ini, mereka ni dah beriman kepada Allah, kepada Nabi SAW sebagai Rasulullah. Tapi untuk kisah, untuk hadis kita yang ketiga di sini, situasinya sebaliknya, sebelum itu. Jadi, Nabi SAW pernah pergi bersama dengan sekelompok sahabatnya menuju pasar Ukaz. Sementara antara syaitan dan berita langit telah ada penghalang. Jadi syaitan ni dia tak dapat untuk mencuri kabar dari langit. Okey, tujuan mencuri kabar dari langit ini ialah supaya mereka nak sampaikan kepada manusia. Jadi bila manusia ni tahu tentang perkara-perkara yang akan terjadi, mereka ni akan beriman kepada jin, kepada syaitan. Ini tujuannya. Padahal tak semestinya begitulah ya, keadaannya tak semestinya. Tapi yang penting ialah tujuan mereka curi kabar dari langit ini untuk sampaikan kepada manusia bagi merosakkan akidah manusia. Dan di sini ada pada satu keadaan yang mana syaitan dah tak boleh lagi untuk mencuri kabar dari langit tersebut. Dan bila mereka naik ke langit, mereka ni akan dilempar dengan bintang-bintang. Kalau kita baca di muka surat 552 kita, dia kata, dan dilempari dengan bintang-bintang. Sehingga syaitan-syaitan tersebut kembali kepada kaumnya. Jadi apa yang mereka suruh buat, maka kaumnya bertanya kepada mereka, apa yang telah terjadi kepada kalian? Mereka ni saling bertanya, kenapa ni? Apa yang dah terjadi ni? Kenapa kita tak boleh naik langit? Bila naik kat langit ni, kita kena lempar dengan bintang. Jadi apa yang berlaku? Mereka pun menjawab, kami telah dihalangi dari mendapatkan berita langit, bahkan kami pun dilempari dengan bintang-bintang. Bila nak naik langit tu kena lempar dengan bintang. Lalu kaumnya berkata, tidaklah kalian dihalangi dari mendapatkan berita langit, melainkan ada sesuatu yang terjadi. Maknanya ada something yang telah berlaku, sesuatu yang berlaku menyebabkan bila mereka naik ke langit tersebut dilempari dengan bintang, sehingga situasi itu mengakibatkan mereka ni tak boleh nak curi dengar berita dari langit. Lalu mereka semua berpergian. Maknanya mereka ni semua pergi ke penjuru timur dan barat
untuk cari puncanya. Kenapa kita tak boleh naik ke langit untuk mencuri berita tu tadi. Jadi, jin ni, syaitan ni suruh, lalu saksikanlah dan carilah penyebab yang menghalangi kalian dari mendapatkan berita langit tersebut. Maka mereka pun menuju ke arah Tihamah ni, kawasan-kawasannya, dan memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu berada di Nakhlah, berada di Nakhlah menuju Pasar Ukal dan sedang mengimamkan para sahabatnya solat subuh. Tatkala mereka mendengar bacaan Al-Quran, maka mereka mendengarkannya dengan baik seraya berkata, demi Allah, inilah penyebab yang menghalangi kalian dari mendapatkan berita langit tersebut. Jadi, bila ni di kalangan mereka ni berpencar, maksudnya mereka ni pergi ke seluruh penjuru. Ada yang pergi barat, ada yang pergi ke timur untuk mencari punca kenapa mereka tak dapat untuk mencuri kabar dari langit. Bahkan bila mereka naik ke atas, lalu mereka ini akan dilempar dengan bintang-bintang. Jadi di kalangan jin dan syaitan ini, syaitan yang mengikuti arahan jin tersebut, terbalik. Jin yang mengikuti arahan syaitan tersebut, jin yang mengikuti arahan syaitan tersebut supaya pergi ke seluruh penjuru timur, barat untuk cari puncanya. Kenapa kita ni tak boleh untuk curi berita daripada langit? Jadi ada di kalangan jin yang mana mereka nampak Nabi SAW sedang mengimamkan solat subuh untuk para sahabat Nabi SAW, dan pada masa itu mereka pun berkata, demi Allah, inilah penyebab yang menghalangi kalian dari mendapatkan berita langit tersebut. Maka ketika mereka kembali kepada kaumnya, mereka berkata, jadi di kalangan jin ini, mereka pun berkata bila mereka pulang setelah mereka nampak peristiwa Nabi SAW mengimamkan solat subuh itu tadi kepada para sahabat, jadi mereka pun balik kepada kaum mereka, lalu mereka pun kata, falamma sami'ul Qur'an istama'u lahu wa qalu hadha alladhi hala bainana wa baina qabris sama'. Ketika para jin mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi SAW dalam solat berjemaah itu tadi, ketika Nabi SAW mengimamkan solat jemaah itu tadi, maka mereka pun menyimak bacaannya. Mereka dengar bacaan Nabi SAW, lalu mereka pun berkata, inilah punca yang menghalangi antara kami dan kabar dari langit. Jadi mereka pun kembali kepada kaum mereka di kalangan jin seraya berkata, wahai kaum kami, iaitu mereka pun beritahu kepada kaum mereka di kalangan jin itu, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang cukup menakjubkan. Jadi apa yang mereka kata tentang Al-Quran ini, mereka pun di kalangan jin pun kata, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, yahdi ila rusydi. Al-Quran yang mereka dengar tadi, yang Nabi SAW baca dalam solat itu, mereka kata bacaan tersebut, Al-Quran ini dia telah memberikan ataupun menunjukkan kami kepada jalan yang benar. Lalu mereka pun kata begini, fa'amanna bih, kami beriman kepada Al-Quran, isi kandungan Al-Quran, walan nusyrika bi rabbina ahada. Dan mulai hari ini, kami sesekali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Rabb kami, iaitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya, mulai malam ini setelah kami mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah, kami tidak akan mensyirikkan Allah dengan satu apa pun kerana kami beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini peristiwa yang diceritakan dalam hadis Nabi SAW berkenaan dengan jin yang telah mendengar Al-Quran, lalu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan mereka ini berjanji tidak akan mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Masya Allah, barakallah. Cantik kisahnya. Yang menjadi punca yang mana dulu mereka boleh naik ke atas langit untuk mencuri kabar ataupun berita yang akan berlaku kepada manusia ini. Tetapi kemudiannya bila Nabi SAW membaca Al-Quran, mereka tak mampu lagi untuk naik ke langit, melakukan aktiviti mereka sebagaimana biasanya. Itu aktiviti yang jahat. Kerana apa yang mereka lakukan tersebut ialah demi
merosakkan akidah umat manusia. Sebab itu bila mereka dah mendengar ayat Al-Quran itu tadi, di kalangan jin ini, mereka kata, fa'amanna bih. Kami beriman dengannya, itu dengan Al-Quran. Yang mana ia merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada umat manusia, itu kepada penganut agama Islam ini. Dan kami tidak akan mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu apa pun. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kami. Okey, baik, itu adalah 3 dalil yang telah kita bincangkan pada malam ini. Agak panjang juga ya hadis-hadis yang telah saya bacakan tersebut. Yang penting, ketiga-tiga hadis itu tadi ya jemaah menjelaskan kepada kita tentang keberadaan jin. Maknanya jin ini wujud di sekitar kita. Dan Nabi SAW menceritakan kepada kita tentang jin yang beriman itu tadi. Yang mana boleh menjadi saksi pada kita tentang kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh seseorang hamba. Kemudian bagaimana jin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mereka mendengar isi kandungan Al-Quranul Karim yang dibaca oleh Nabi SAW. Ada banyak lagi hadis-hadis yang lain yang bakal kita bincangkan nanti. Untuk malam ini 3 itu sahaja, dan saya mengharapkan moga-moga ketiga-tiga dalil itu tadi yang telah kita bentangkan ia menjadi satu hadis ataupun dalil yang memberikan kepada kita dengan satu kefahaman bahawa jin ini memang benar adanya di atas muka bumi ini sebagai makhluk Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga di sini sahaja. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita dengan kefahaman, motivasi untuk terus beramal dan menghafal setiap apa yang telah kita bincangkan pada malam ini, dan insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan di tempat yang sama, di ruangan yang sama, di masa yang sama. Okey? Saya tutup kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.